Trend aktiviti berbasikal semakin popular dengan bermacam jenis basikal tersedia di pasaran dan antara yang paling menarik perhatian adalah basikal lipat atau folding bike atau lebih manja digelar Foldy, menjadi pilihan keluarga Malaysia pelbagai lapisan. Sebenarnya kalau ikutkan kalau yang start aktif ni bermula daripada 2000 awal tahun 2010, 2015 itu dah start mula aktif lah. Masa tu dah ada banyak kelab berkembang, kelab basikal lipat, lepas tu dah banyak komuniti dan masa tu dia punya pengkhususan lebih kepada kayuhan taman, kayuhan santai. Tapi basikal lipat lebih kepada practicality ya, dengan compact. Itu bila basikal lipat bila kita lipat kita boleh angkat ke mana-mana. Berbanding dengan basikal road bike ataupun basikal mountain bike, satu kereta boleh muat 3 hingga ke 4 biji basikal lipat. Berbanding dengan road bike boleh masuk mungkin 1 mungkin ataupun maksimum 2 yang boleh diletak dalam kereta. Sebab basikal lipat kami lebih kepada santai. Kami tidak mengejar kelajuan, tidak lebih kepada MTB, melompat-lompat apa semua. Dia lebih kepada santai. Jadi aktiviti basikal lipat ini mesra keluarga. Sebab tu macam komuniti kami, kebanyakan bila suami main basikal lipat, isteri main basikal lipat, anak-anak pun turut main basikal lipat juga. Kelang Foldy ni kami punya kelab basikal lipat berpangkalan di Kelang, diasaskan oleh Sam Loh, sahabat kami lah pada tahun 2016. Sehingga sekarang ada lebih kurang 4,000 ahli dan Trifol Malaysia di bawah saya baru diwujudkan dalam 2 bulan. Itu kami mengkhususkan kepada basikal lipat kategori lipat 3 macam yang di sebelah sini lah. Jadi yang tu so far kita ada lebih dalam 700 ahli. Kami baru selesai buat perjumpaan pertama di Putrajaya pada awal bulan lepas. Trifol Malaysia kami ada 700 ahli, di Kelang Foldy kami ada 4,000 ahli. Untuk berbasikal ni saya rasa lebih kepada kita nak bersenam yang mudah lah, maksudnya kalau yang untuk senaman lain tu mungkin ada masa-masa tertentu, cuma yang untuk basikal ni saya rasa anytime bila yang kita boleh untuk join kita pergi lah. Dan untuk lebih berkawan dengan lebih ramai saya rasa itu pun ada satu yang terbaik lah. Kalau saya suka kerana dia senang kan, dia senang lipat, senang simpan. Kalau nak pergi travel ke ataupun nak pergi santai-santai dengan kawan tu, lipat aja masuk dalam kereta, senang. Tak macam road bike kalau nak caburkan tayar ke semua kan, itu yang meleceh kan. Setiap kawan, lepas tu macam yang minoriti kaum dalam grup ni, saya Chinese kan. So lebih faham apa yang kaum lain, pemikiran mereka, lepas tu culture mereka tu. Pertama sekali sebab minat. Lepas tu saya sebagai seorang wanita yang pakai niqab dan juga berpakaian muslimah, jadi nak memperkenalkan pada semua para wanita bahawa yang berpakaian muslimah macam ni pun masih boleh berbasikal, aktiviti basikal kan. Jadi itu salah satu dia, dan juga nak mengerahkan UMRah, kita boleh berkenalan dengan ramai orang apa semua, dan juga boleh pergi aktiviti yang kumpulan-kumpulan yang lain. Sebab kita orang dikenali sebagai couple ride. Ya, sebab ada basikal kembar dua orang ya, jadi bila mana pergi kita akan mewakili Kelang Foldy lah untuk pergi ke mana-mana grup aktiviti berbasikal. Tu saya tak ada nak macam hassle untuk nak bike fitting yang teruk macam RV ke apa. So saya kalau nak ke mana-mana pun bila dengan folding bike saya boleh masuk pack dalam saya punya kereta dan saya jalan ke nak travel ke mana, lagi mudah lah. Tak ada hassle untuk nak simpan basikal yang besar tu je. Setakat ni saya bila cycling the idea of cycling pun kadang kalau tak hardnya yang macam apa ni atlet ke apa, kita ada macam rasa ada feel good factor lah. So saya rasa saya nak pada usia saya ni saya nak feel good factor tu. At least ada kita keluarkan peluh apa selain daripada kita berkebun ke ataupun normal kerja kan. Okay, interesting, folding bike ni memudahkan untuk kita bawa ke mana-mana. So contoh kalau kami ni suka bercuti, so kami akan bawa basikal ni sambil bercuti. So kalau contoh kalau kita pergi Melaka, sampai ke Melaka tu kita akan bawa basikal, akan pusing ke seluruh Melaka. Itu memudahkan lah untuk kita orang lah. Atau kata kalau macam di Melaka tu ada lorong-lorong tikus yang motor ataupun kereta boleh masuk, basikal ni boleh masuk. Itu pengalaman yang menarik sebenarnya kalau berbasikal ni. Kalau kita tengok mana-mana fun ride, yang memenuhi fun ride tu kebanyakan semua basikal lipat. So populariti dia semakin meningkat lah. Kalau berbanding dengan negara lain, saya kira sebagai setara. Especially kalau dibandingkan dengan Singapura dengan Indonesia.
Kita punya kemudahan ada tapi sering disalahguna. Tempat kunci basikal semua dah disediakan tapi kita tempat parking motor. Jadi selalu isu macam itulah. Fasiliti ada tapi tak digunakan. Anda sedang menonton Darah Muda dengan set tajaan dari Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM daripada siri RT Komo yang direka khas oleh penerima anugerah Malaysia Good Design Award oleh MRM, rekaan Muhammad Suja bin Hasbullah, dan ia adalah keluaran Oasis Furniture Industri Sdn Bhd, dan anda bersama saya Helena Pahlavi. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang satu perkara yang sedang hangat diperkatakan di media sosial, di akhbar perdana dan sebagainya. Sebelum kita memulakan perbincangan kita hari ini, saya akan berikan satu statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, iaitu daripada 2018 hinggalah 2020 sebanyak hampir 7,000 kes dicatatkan mengikut kesalahan jenayah seksual kanak-kanak, dan sekiranya kita terjemahkan angka ini, ia membawa kepada 6 kes jenayah seksual setiap hari yang kena terhadap remaja dan juga kanak-kanak. Dan untuk ini kita akan berbincang bersama pemangsa dalam rumah pedofilia bersama dengan Peguam Bela dan Peguam Cara Pengarah Advokasi Hikmat Guam, Encik Mahmud Jumaat. Hai Encik Mahmud, apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, kalau kita lihat kes-kes jenayah seksual ini selalunya pelaku dan mangsa kenal antara satu sama lain. Okey, dan selalunya ia, kalau kita tengok apa sahaja jenis kesalahan seksual, tak kisahlah rogol, sumbang mahram dan sebagainya kan. Kita nak tahu juga, daripada sebelum kita bercerita lanjut tentang perkara ini, mungkin Tuan boleh berkongsi kepada kita semua dalam rancangan ini tentang konteks istilah dan perundangan dan apakah jenis keadaan yang disifatkan sebagai perlakuan jenayah seksual kepada kanak-kanak. Okey, terima kasih Helena. Very good question. Sebelum kita start, kita kena faham dalam undang-undang kita tiada spesifik definition untuk jenayah seksual ke atas kanak-kanak. Tetapi dengan wujudnya satu akta baru ni 2017 di mana akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, dia ada bahagikanlah ada 3 jenayah seksual yang mana diperincikan. Pertama, dalam istilah sexual assault, contohnya amang seksual, amang seksual, dan nombor 2 dia boleh kata pornografi, dan yang ketiga dia boleh katakan dalam kes-kes yang itu adalah kira sebagai yang mana yang tak ada dalam akta-akta lain. Dan contohnya dalam penal code kita ada seperti rogol, dan kita ada seperti dalam kes yang melibatkan yang melibatkan incest, sumbang mahram. So dalam kes-kes begini, kita boleh lihat ada bagi kepada 2. Satu daripada seksual secara fizikal dan seksual yang bukan secara fizikal. Okey, dan kalau sekiranya lah terjadi perkara ini kepada mana-mana remaja ataupun kanak-kanak, apa yang perlu mereka lakukan pertama kalinya? Apa? So, bila benda ni berlaku kepada kanak-kanak, saya cadangkan kepada kanak-kanak di luar sana, mereka kena berani. Kerana sex offender ni, mereka hanya akan mengambil kesempatan ke atas mereka yang tiada keberanian. Yang tiada keberanian, dan bila mereka tiada keberanian, mereka akan mengambil kesempatan sehingga mereka tersekat. That's why saya percaya kanak-kanak sekarang diorang sendiri pun dah ada telefon. Sebab itulah kita wujudkan satu pihak PDRM, pihak kerajaan mewujudkan satu talian dipanggil talian kasih untuk pihak kanak-kanak ini untuk reach outside tanpa memerlukan orang di sekeliling. Tapi mereka kadang-kadang mereka gusar, takut. So apa yang terbaiknya adalah mereka berjumpa dengan berhubung dengan, contohnya lah, kalau contoh dalam sex offender dalam rumah, contohnya berhubung dengan ibu ataupun keluarga terdekat, abang, adik kan. Tapi sekiranya ianya tidak berjaya, tidak mendapat perhatian, mungkin mereka menolak dan menasihatkan supaya ianya perlu disembunyikan. Mungkin
kita dia perlu reach outside. Kadang-kadang perlu reach outside dengan cara mungkin berjumpa dengan guru kaunseling misalnya. Dan sekiranya ianya tidak berjaya, that's why lah kadang-kadang ada kanak-kanak terpaksa menggunakan medium-medium yang sebeginilah, yang contohnya seperti dalam media sosial. Tapi itu juga mempunyai ada pro and cons yang mana kalau kita takut, kalau sekiranya ada yang contoh-contoh yang macam cyber bully ni yang mana mengecam beliau balik, dan itu yang saya risaukan. Kerana takut dia akan memberi tekanan dan lebih merosakkan lagi fikiran kanak-kanak tersebut, yang mana mereka last sekali mereka terpaksa menyembunyikan masalah tersebut dan pendam dan membawa kepada hingga dewasa. Itu yang kita risaukan. Baik, kalau kita lihat kes yang tular baru-baru ini, ada yang bertanyakan, bermain di fikiran mereka, kenapa mereka ataupun mangsa ini tidak melaporkan kejadian semasa kejadian itu berlaku. Kalau macam kita tengok kes tular ini lepas 10 tahun, 15 tahun baru dia bersuara. Mengikut pengalaman Encik dalam menulis tesis dan sebagainya, kenapa ini terjadi sebenarnya? Dia begini tau, dia kadang-kadang kan kita dalam kes sumbang mahram ni, terus terang, memang jarang sekali dalam pengalaman saya mereka akan terus reach outside. Selalunya kes sumbang mahram ni, bila ianya pertama kali berlaku, mereka akan dimanipulasikan oleh sex offender tersebut. Mereka akan akan menasihati kanak-kanak ni, akan manipulate kanak-kanak ni bahawa ini adalah satu benda yang normal. Okay, so that's why dalam kes-kes sex sumbang mahram ni, dia akan ambil masa yang sangat lama untuk beliau mengetahui bahawa itu adalah satu kesalahan. Dan sex offender ni pula, mereka akan kadang-kadang tuan extend, diorang akan ugut kanak-kanak ni, kau jangan hebohkan benda ni kepada ibu bapa ke, kepada mak ke, kalau sekiranya benda berlaku dalam rumah. Sekiranya ianya berlaku, beliau akan ugut kanak-kanak tersebut untuk mencederakan orang yang dia sayang. That's why diorang takut nak ke depan. Dan pada masa yang sama juga, mereka akan menasihatkan macam mana yang berlaku sekarang lah. Dia akan cakap benda ni aib. Dia akan cakap benda ni memalukan keluarga, benda ni adalah satu fitnah kepada keluarga, dan tiada siapa yang akan percayakan dia. Dan apabila contohnya lah macam baru-baru ni, yang viral baru-baru ni, bila beliau melihat pula orang di luar, contohnya ada seorang yang berani untuk keluar dan menyuarakan bahawa beliau adalah salah seorang viktim, dan dia akan jadikan kanak-kanak tu sebagai satu contoh. Dan bila dia tengok ada orang lain yang attack dia, yang mana dia telah dikecam, kanak-kanak ni sekaligus akan tidak akan berani untuk keluar. Dan kerana itulah beliau perlukan keberanian, mengambil masa yang lama. That's why dalam kes sumbang mahram, kalau you tengok dalam trend di mahkamah, selalunya kes sumbang mahram mereka akan dikenakan berpuluh pertuduhan. Kerana apa? Kerana benda itu telah berlaku, insiden telah berlaku banyak kali. Sampailah terdapat satu turning point. Contohnya beliau mengandung, ataupun beliau telah membawa kes ni kepada perhatian guru kaunseling, dan barulah benda ni tersebar luas. Kalau lagi tak ada turning point tu, benda ni akan disembunyikan oleh kanak-kanak tersebut. Alright, dan kalau kita nak tanya juga, selama mana kes ini boleh dibawa ke mahkamah? Kalau kita tengok kes-kes yang sumbang mahram mungkin dah berlalu 20 tahun, 15 tahun. Bagaimana bolehkah kita bawa, dan beban pembuktian tu macam mana pula? Begini. Dalam kes jenayah, saya tidak terangkan. You kena understand, dalam kes jenayah tiada limitasi masa. Dia bukan macam sivil. Sivil ada 6 tahun, dia bergantunglah apa you punya tindakan yang ingin dibawa di mahkamah. Tapi when it comes to jenayah, there is no limitation period. Tiada limitasi masa. So bila kanak-kanak ni telah menyedari bahawa ini adalah satu kesalahan, dan mereka pada bila-bila masa, walaupun dah sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, even beliau mempunyai hak untuk membawa kes di mahkamah berkenaan dengan beban pembuktian. Ini yang menarik. Di bawah Seksyen 18 Akta Kesalahan Jenayah, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Pihak legislatif telah membuat mengubah satu undang-undang yang mana bila kes melibatkan seksual kanak-kanak, tiada beban perlu dibuktikan untuk membawa keterangan material yang lain.
Contohnya, you perlu bawa DNA, you perlukan bawa saksi pakar. Macam melibatkan kes-kes yang dah lama, macam mana nak bawa DNA? Betul? Contoh dah 5 tahun, 10 tahun, macam mana kita nak bawa saksi mata? So, dalam kes ini, pihak mahkamah akan melihat apabila kanak-kanak tu sudah datang ke mahkamah, ia menunjukkan bahawa ada satu keberanian yang bahawa kanak-kanak ni sebaik saja membuat laporan polis, beliau akan disiasat, diambil keterangan dan dibawa ke hospital untuk membuat pemeriksaan dan dipanggil pula doktor-doktor pakar untuk mengesahkan bahawa wujudnya trauma ataupun bukti-bukti yang boleh menyokong. Sekiranya walaupun tiada bukti, mahkamah akan mengambil ia sebagai satu kredit bahawa kanak-kanak ni kalau dah datang mahkamah, mana ianya boleh dikatakan dia yakin untuk kanak-kanak ni bahawa wujudnya satu kesalahan. Belum lagi kanak-kanak ni bagi statement lagi. So mahkamah dah yakin dah. Cuma waktu kanak-kanak tu dipanggil sebagai saksi, dia akan disoal balas oleh pihak peguam bela bagi pihak OKT, orang kena tuduh, dan dia akan tengok pula sama ada keterangan kanak-kanak tu konsisten ke tak. Kalau contohnya kanak-kanak tu konsisten, saksi yang kredibel, mahkamah tidak teragak-agak untuk mensabitkan kesalahan ke atas pesalah tu. Okey, itu kalau mangsa merupakan masih lagi kanak-kanak, tetapi kalau kejadian berlaku masa kanak-kanak dan kemudian laporan dilakukan selepas kanak-kanak itu meningkat dewasa, mungkin dalam 17 tahun, 25 tahun, adakah ia sama ataupun tak? Ia serupa saja. Ia serupa saja. Tapi sekiranya dalam kes seksual ni, kanak-kanak ni itu di bawah Seksyen 18 tu antara untuk kanak-kanak. Tetapi bila dah meningkat dewasa, mahkamah akan still consider, saya percaya, untuk melihat credibility of the witness. Kanak-kanak ni sama ada dia memberi satu keterangan yang konsisten ke tidak. Sebab contohnya dalam kes cabul, bagaimana kita nak bawa saksi mata? Bagaimana kita nak buktikan DNA sebab kes dah berlaku 10 tahun, 5 tahun lepas. Tetapi mahkamah akan melihat sama ada kes ini, kanak-kanak ini kredibel atau tidak. Sekiranya mahkamah berpuas hati, pihak pesalah boleh disabitkan kesalahan. Okey, kita nak bandingkan keadaan perundangan di Malaysia berbanding dengan negara-negara luar yang mungkin kalau kita boleh tiru inspirasi, menambah baik peraturan kita di Malaysia. Dan kalau kita lihat, kita mengikut Undang-Undang Akta Kanak-Kanak 2017 itu juga kita ada keluarkan senarai pelaku salah jenayah seks kanak-kanak. Dan sejauh mana pandangan Tuan terhadap senarai itu? Mampukah senarai itu sebenarnya mengurangkan kadar jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia? Senarai ini itulah yang saya bagi saya lah. Untuk kita di luar, bagaimana kita untuk identify, untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu adalah sex offender atau tidak. Kecuali kalau dia boleh check background, contohnya employer, majikan boleh check background sama ada rekod jenayah atau tidak. Tapi untuk kita di luar, agak sukar untuk kita mengenal pasti sama ada dia adalah sexual offender. Tapi ada setengah negara mereka mengambil inisiatif bukan saja meletakkan dalam list, tetapi mereka juga dipaksa untuk memakai gelang. So bila orang awam melihat sekiranya seseorang itu memakai gelang, mereka akan menjauhkan diri kan, mengenal pasti bahawa ini mungkin seseorang itu adalah merupakan pesalah seksual. Dan saya kira itu adalah satu idea yang bagus dan mungkin boleh diimplementasikan di negara kita. Dan juga mungkin ada perkara lain yang Tuan ingin cadangkan untuk menambah baik sistem perundangan jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia ni. Baik. Sebenarnya terlalu banyak yang ingin saya kongsikan. Tetapi yang paling saya ingin menarik perhatian orang ramai adalah berkenaan dengan satu mekanisme yang digubal di negara luar. Contohnya di India dan di England. Ini yang menarik. Kadang-kadang yang saya lihat, mengapa orang perlu exposekan benda ni, ada setengah pihak merasakan ianya tidak memberi sebarang manfaat kepada anak mereka dan juga ia menyusahkan. Ada setengah pihak berfikiran begitu. Tetapi yang saya ingin menarik perhatian legislatif di luar adalah saya ingin cadangkan mewujudkan satu ganti rugi
Yang mana di negara India dan di England, mereka mewajibkan ganti rugi kepada kanak-kanak dan perlu dibayar oleh pesalah. Sekiranya dibuktikan bersalah, kanak-kanak itu akan menerima ganti rugi yang mana akan di-awardkan oleh pihak mahkamah. Dan mahkamah sekiranya menjatuhkan hukuman, dan mahkamah akan menetapkan satu tarikh yang mana kanak-kanak tersebut akan dinilai di bawah satu badan. Yang badan akan mengesahkan bahawa kanak-kanak ini merupakan mangsa yang mengalami trauma, akan kecederaan 1, 2, 3 dan masalah pembelajaran, mungkin perlu menggunakan khidmat kaunseling. Dan semua ni mereka akan menilai, akan membuat satu kos, dan ganti rugi ini akan dibayar oleh pihak pesalah. Dan sekiranya pesalah tidak mampu untuk membayar nilai ganti rugi itu, apa yang berlaku kalau di England dan di India tu? Kalau sekiranya ianya berlaku dan mungkin akan mengambil tindakan mahkamah lah, mungkin dikenakan bankruptcy, mungkin dia ambil execution the judgment lah untuk pelaksanaan kepada penghakiman itu, mungkin mahkamah akan memaksa. Kadang-kadang pihak bukan dia tak mampu bayar, dia tak nak bayar. So kadang-kadang mahkamah boleh membuat satu perintah supaya contohnya dalam bank dia ada 50,000, mahkamah akan memberi satu perintah supaya pihak bank membayar secara terus kepada mangsa kanak-kanak tersebut. Kita nak tanya pendapat Tuan tentang, kita tak nak mendiskriminasi pelaku jenayah seksual ini, tetapi dalam melindungi anak-anak daripada jenayah lampau mereka, walaupun mereka telah menjalani hukuman dan sebagainya, dalam kita tak nak mendiskriminasi, nak menerima mereka dalam kelompok masyarakat, apa yang kita boleh lakukan kepada golongan ini supaya mereka tak rasa tersisih dan anak-anak kita rasa selamat? Dari segi pesalah ni lah. Betul. So bagi saya itulah, sebenarnya semua orang melakukan kesilapan, tapi dalam kes ini bagi saya lah, pesalah seksual ini dia sangat bahaya kerana kita tidak boleh mengenal hati budi seseorang. Tetapi kalau terus kita menghukum dia akan menjadi contohnya dia nak bekerja pun tak boleh. So bagi saya mungkin kita perlu mengambil satu tindakan berjaga-jaga. Macam tadi kita masukkan sebagai dalam list, dan kita mungkin meletakkan satu tarikh tempoh, satu tempoh, contohnya dalam 5 tahun atau 2 tahun sekiranya dapat dibuktikan bahawa beliau ini, seseorang itu telah insaf, mungkin kita boleh menerima mereka dalam masyarakat. Mungkin kita perlu letakkan satu tempoh. Dan sebelum kita mengakhiri Darah Muda untuk episod kali ini, mungkin Tuan mengikut pengalaman Tuan boleh bagi nasihat kepada ibu bapa di luar sana, adik-adik remaja di luar sana, cara untuk kita elakkan daripada jenayah seksual ini. Kepada pesalah ke kepada mangsa? Kepada mangsa. So cadangan saya begini, untuk kerana benda ni selalunya berlaku tanpa pengetahuan kita. Tetapi sekiranya lah mangsa ini telah membuat satu mengadu kepada kita, kita kena menerima dan mendengar. Kita kena cakna benda ni, bahawa perkara itu bukan satu benda yang mudah untuk kanak-kanak tersebut untuk memaklumkan kepada kita, kerana ia memerlukan satu keberanian. So kalau contohnya bagi saya, mungkin yang paling utama sekali adalah bagi saya telefon bimbit. Kerana kadang-kadang benda-benda ini berlaku kerana kita pun khawatir dengan adanya telefon bimbit ini, mereka ni, kanak-kanak ni mudah berkomunikasi dengan orang luar. Kadang-kadang kita pun tak boleh nak check. Sex grooming tu kan, itu yang kita risaukan. So mungkin lepas ini dah kita lihat apa yang berlaku sekarang, kita kena lebih memberi perhatian kepada kanak-kanak ini, supaya mungkin kita check handphone, dan supaya pergaulan mereka ni kita boleh dikawal. Itu dia kata-kata yang boleh kita lakukan, perbuatan yang kita boleh lakukan untuk menghalang anak-anak kita daripada terdedah dengan jenayah seksual. Dan juga kepada ibu bapa di luar sana, pastikan anda tidak berkongsi gambar anak-anak anda yang tidak berbaju, mungkin dalam keadaan yang sedikit terbuka dan sebagainya. Itu juga antara faktor yang boleh mendedahkan ataupun menaikkan
nafsu untuk para pelaku pedofilia ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih Encik Mahmud Jumaat, seorang peguam bela dan peguam syara yang berkongsi kepada kita tentang pedofilia, pemangsa dalam rumah, dan semoga perkongsian kita pada hari ini memberi inspirasi kepada anda, membolehkan anda membuat pilihan yang baik untuk hidup anda. Baiklah, saya Rina Pelawi, sehingga berjumpa lagi.